Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Alhamdulillah kita ke sesi sepak terajang yang ke-8 Alhamdulillah kita dah lalui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ini kita ada tetamu yang sangat istimewa So dia akan bercerita dengan penuh semangat tentang tajuk kita hari ini tajuk kita hari ini Alright, kita akan cerita berkenaan sepak terajang, jatuh bangun, bangkit, jatuh bangun, lebih kurang macam itulah kita cerita Jadi nanti kita akan perkenalkan dan beliau akan perkenalkan juga diri beliau sendiri. Alright, sementara kita tunggu yang lain masuk. Jadi seperti biasa, saya terangkan apakah tujuan sebenarnya live yang kita panggil sepak terajang kehidupan ini. Sepak terajang kehidupan ini adalah idea daripada saya sendiri di mana saya ingin berkongsi dengan anda. Kita datangkan orang-orang yang sesuai dengan keadaan yang sesuai, dengan identiti yang sesuai, dengan orang-orang pendengar yang sesuai dalam topik-topik yang sesuai. Jadi sebenarnya sepak terajang kehidupan ini dia ada dua maksud Yang maksud yang pertama adalah berkenaan sepak terajang yang memang betul sepak lah Cik Hafiz lah. Dia macam bergaduh mak kan. Kena sepak. Mungkin kita pernah lah dulu kan. Jadi ataupun kita sepak orang ke. So itu adalah sepak terajang yang realiti. Yang kedua, kita ada sepak terajang kehidupan ni, sepak-sepak terajang yang kiasan. Sepak terajang dalam perniagaan, sepak terajang dalam kerja, kan? Sepak terajang dalam pendidikan. Kita sekolah kat asrama dulu. Sepak terajang dalam sukan. So sepak terajang dalam naik-naik pangkat ni ini semua benda-benda kadang-kadang berpersatuan pun ada sepak terajang juga kat belakang Alright. Jadi golongan siapakah yang perlu untuk join program ni adalah 4 golongan Habis. 4 golongan saya suka ulang. Yang pertama adalah golongan yang berjaya. Itu pun kalau mereka sudilah untuk berkongsi ataupun join program kita. Golongan yang kedua adalah golongan yang pernah berjaya. Tapi sekarang mungkin ditombang. Jadi apakah mungkin nasihat-nasihat kepada rakan-rakan. So yang ketiga adalah golongan yang sedang berjaya. Ni biasa gembira lah. Contohnya macam MU sedang gembira lah. Sedang berjaya menumpaskan Arsenal. Arsenal sebenarnya tak kalah. Pendahulu liga. Dia tak kalah. Dia masih menang. Cuma dia tewas pada hari tersebut semalam dan kemenangan dia tertangguh lah. Dia boleh lawan balik. Yang keempat adalah orang yang nak sama-sama kita bergabung, kita bina satu circle orang-orang yang mahu berjaya. Orang berjaya, pernah berjaya, sedang berjaya, nak berjaya. Okey. Siapa yang dah ada mungkin boleh say hi. Assalamualaikum. Suara clear atau tidak? Kita ada, terima kasih Cik Faizal Husin. Alhamdulillah dan terbaik Datuk Aziz. Okey, terima kasih Cik Faizal kerana join. So macam mana suara kami clear ke? Mungkin ada ramai juga yang tengah join tu. So mungkin boleh say hi dan sebagainya. Jadi tanpa kita membuang masa sebab masa kita pendek. Kita 45 minit. Sekarang ni pun kita dah start lebih kurang 3 minit 18 saat Okey, kita ada tetamu kita Cik Hafiz Cik Hafiz beliau mungkin boleh perkenalkan diri beliau lah Jadi sebelum perkenalkan diri beliau kita ada Cik Mokhtar Sabtu tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Clear Dan Cik Hafiz nanti kena cakap kuat sikit kot Boleh. Mereka dengar. Alright, okey. Tanpa membuang masa, kita jemput Tuan Hafiz memperkenalkan dalam bentuk yang paling ringkas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Okey. Selamat malam. Okey, jelas suara saya? Alhamdulillah. Okey, saya perkenalkanlah diri saya. Nama saya Hafiz Izwan. Okey. Saya secara ringkas lah. Secara ringkas saya adalah setiausaha untuk koperasi usahawan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, kesihatan Selangor Berhad. Di samping itu, maknanya saya terlibat dalam industri safety sebelum ni dalam 18 tahun lah. Sebagai safety officer, safety manager, safety consultant. Dan sekarang ni saya lebih kepada bekerja sendirilah. Bekerja sendiri yang mana saya terlibat dalam dalam industri yang kita mengurus sepak terajang kehidupan orang lain juga. Macam tu lah lebih kurang. Kita dengar lagi lepas ni. Alhamdulillah Cik Sazwan Ishak dia seorang usahawan juga. Mungkin kita boleh jemput beliau juga untuk bercakap. Pandai juga beliau ni bercakap mantap. Mungkin dia ada outstation kot tu jauh
So, good sharing session daripada Cik Muqtas Sabtu. So, yang lain-lain So, tolong share, like dan juga minta rakan-rakan kita follow STK ni yang ini di FB Live dari mana dalam FB page FB page Aziz Basiran -AB. Ayo saya ulang, Aziz Basiran -AB. Yang ini adalah FB page kita buat khas untuk FB Live. Saya ulang lagi, tujuan kita FB Live ni adalah untuk kita mengumpulkan circle-circle orang-orang yang positif lah. Betul. So orang-orang yang rasa dia belum bersedia untuk positif, so dia tak payah masuk dulu lah. Kau macam mana? Nak masuk pun boleh lah. Dia boleh play balik. Dia boleh play balik. Boleh, tak ada masalah. Alright, terima kasih kepada yang join. Ingat seperti biasa, siapa yang join hari ini mungkin akan ada hadiah. Nanti kita punya kru boleh tolong ambil hadiah. Hadiah yang kita nak bagi hari ini adalah curry puff. Mungkin guru kita boleh ambil satu curry puff. Di mana curry puff ni adalah curry puff yang sedang top diperkatakan oleh kebanyakan mereka yang dah beli lah. Yang dah beli Jadi kita akan hadiahkan kepada yang bertuah. Cik Sazwan. Baru balik berguru untuk halalan toiba. For cleansing. Lomo halalan. So kita kena faham apa tu halalan toiba. So yang belum ada pensijilan biasanya halal loh, Cik Wisan. Tapi toiban ni belum ada pensijilan. Toiban ni kita kena faham. Ada benda makanan atau benda tu dia halal, tapi dia tak toiban. Contohnya benda tu mungkin makanan ringan. Tapi dia tak menjamin kesihatan. Dia tak toiban maksudnya. Itu yang sepaham saya lah. Okay. Alright. Jadi tolong mungkin boleh tanya pada panel kita. Panel kita ni adalah seorang businessman yang pernah jatuh bangun ke begitulah cerita dia. Jadi Cik Wiz, teruskan. Sebab tajuk kita hari ni adalah tentang pengalaman jatuh bangun. Mungkin Cik Afiq boleh ceritalah kot. Masa pun pendek. Cerita-cerita yang menarik tentang jatuh bangun. Silakan. Saya kalau daripada apa yang Cik Aziz terangkan tu, saya rasa saya dalam kategori 1 pun boleh, 2 pun boleh. Maknanya saya pernah merasai kejayaan lah. Maknanya, tapi cuma mungkin tempoh tak panjang. Kalau nak cerita balik, saya ni memang suka berniaga. Memang saya suka berniaga. Dulu masa lepas habis belajar daripada Johor lah, dekat Johor dulu. Saya pernah buat macam-macam perniagaan. Pernah jual bandel. Mungkin cerita satu-satu. Pengalaman satu-satu. Pengalaman jual bandel ni, saya pernah orang cakap apa, dia punya approach yang paling saya rasa agak tough juga adalah saya datang ke satu tapak pembinaan, saya buka payung, saya buka dia punya ampaian, susun baju satu-satu. Lepas tu saya pergi ke rumah kongsi Indonesia, Bangladesh, ketuk satu-satu ajak beli baju bandel. Yang itu maknanya kita tak ada coaching masa tu. Maknanya tak ada coaching, tak ada orang yang guide macam mana nak menjual. Kita cuba je. Maknanya kita try and error. Jadi kita jadi. Dan pada masa tu saya tengok jualan agak bagus. Bagi saya hari tu adalah hari kejayaan pertama saya. Walaupun tak lama, walaupun satu hari, bagi saya ini adalah kejayaan yang cukup bermakna. Sebab apa? Saya berjaya menjual. Banyak masa tu jual? Agak banyak juga. Berapa boleh cerita pendapatan ketika itu? Tahun bila ni? Ini cerita dah lama ni. Tahun 15, 20 tahun? 2003 lebih kurang macam tu lah. Dah 20 tahun. Dah 20 tahun. Jadi bila dah kita ingat kejayaan yang manis tu akan berterusan. Lepas tu dia biasalah. Kan? Biasalah dia akan jatuh. Lepas tu saya buat bisnes lain pula. Buat bisnes jual ikan dekat kampung Melayu Majidi. Masa dekat Johor tu. Jual ikan. Bertahan agak lama juga. Akhirnya pun tak boleh pergi. Tak boleh juga. Jadi kenapa tak boleh pergi, Mak? Apa yang menyebabkan jatuh tu? Harga ke? Ataupun kesukaran nak dapat produk ke? Atau macam mana? Pengalaman saya lah. Bila saya buat balik postmortem, bila fikir-fikir balik. Kadang-kadang berniaga ni selalunya kena ada ilmu lah. Kadang-kadang bila dah ada ilmu, tak ada sistem pun tak membantu juga. Dan yang paling penting berniaga ni jangan pernah putus asa lah. Jangan pernah putus asa. Kena cuba je. Result, keputusan, hasil jualan tu semua bukan kerja kita. Kita buat saja. Tapi yalah, kalau kita ada ilmu, ada coaching, ada guidance, mungkin benda tu akan lebih chances untuk kita berjaya ataupun profit tu lebih tu mungkin lebih tinggi. Ikan ni ambil kat stok kat mana ni? Kat mana stok ikan, lepas tu jual kat mana? Macam mana ni nak bawa, macam mana nak? Masa tu kita memang dah deal dengan ada satu peraih dekat Tanjung Gemuk. Dekat Tanjung Gemuk. Tak sebutlah nama peraih tu. Tak boleh sebutlah. Jadi bila dia datang kita tengok, agak besar juga modal untuk jual ikan ni sebenarnya. Sekali dia hantar, kita kena bayar RM5,000, RM10,000. Tapi kadang-kadang
bila kita dapat ikan tu kita nak tolak sebab permainan dia ada agak laju. Sebab dia barang yang mudah rosak. Jadi kat situ kita kena sebenarnya ilmu kat situ memang kena tinggi dan kena ada satu sistem yang lebih bagus lah untuk menjual ikan. Oh. Tak semudah lah yang saya sangka. Jadi jatuh ke kira macam tu masa tu? Masa tu seminggu pertama tu saya anggap sebagai kejayaan. Okey. Lepas tu minggu-minggu berikutnya dia nampakkan kemerosotan. Kenapa dia merosot bang? Saya susah nak jual lah, orang ada ikan tak elok ke, terlalu besar, terlalu kecil. Saiz tu macam mana sebenarnya ikan? Ikan ni sebab dia kalau tengok market juga. Sebab ada setengah macam kawasan yang saya jual tu dia kebanyakan suka ikan-ikan yang marahin, yang sederhana. Sederhana. Jadi bila datang ikan yang besar, ikan besar ni orang tak makan hari-hari. Jadi kat situ kadang-kadang ada masalah juga lah nak tolak. Lagipun kita kreativiti tak ada untuk macam mana kita nak mempromosikan ikan tu kan. Kadang-kadang dia jadi lambat. Bila lambat, ikan ni dia tak boleh tunggu kita punya tindakan yang lambat. Jadi bisnes ikan ni kena sangat-sangat laju. Jadi saya tengok, bagus juga bisnes macam ni. Walaupun saya tak berjaya meneruskan, tapi banyak juga yang saya belajar daripada bisnes ikan. Berapa lama tu bang bisnes ikan dulu? Dalam 6 ke 8 bulan juga. Lama juga kan? Yang bandel tu berapa lama bandel? Bandel tu sebulan lebih. Sebulan lebih. Sebab apa? Dari proses bandel nak ke ikan tu macam-macam lah saya buat. Ada jual sayur, jual buah, jual kelapa buat santan. Pun biasalah. Mungkin saya rasa sebab satu ialah ilmu satu, coaching tak ada, strategi perniagaan tak ada, perancangan perniagaan tak ada. Jadi kita buat saja try and error. Jadi benda yang macam tu yang akhirnya kadang-kadang kita kena terima lah hakikat bahawa ada masa-masanya kita kena terima, bukan kita kalah. Kita kena berundur sebentar. Betul ke bang? Bila kita jual ikan ni, dulu macam kat kampung saya kan, siapa jual ikan nama dia tu akan dikaitkan dengan ikan. Contoh, dia orang dulu panggil tak abang lu Hafiz ikan ke ada? Tak ada. Tak ada sebab sampai tahap tu sebab kebanyakan ikan yang saya jual tu dia ikan-ikan yang macam agak high end sikit kan. Jadi dia nak gelar-gelarkan saya ikan high end. Ni ikan kembung tak ada? Tak banyak ikan kembung. Banyak ikan-ikan yang halus-halus kan. Saya pun kadang yang itu yang susah nak tolak tu bila ikan tu besar-besar. Besar sangat atau kecil sangat susah. Betul. Dia kena yang sesuai size. Kecil sangat tu buat untuk keropok boleh lah. Itu masalah dia. Kita ada Cik Zam Aragon ni. Dia daripada Kedah ni kalau tak salah dia. So halal dan cemeh macam mana ni? Ini kita tak bincang halal dan cemeh hari ni. Ataupun halal dan Thaiban sebab ada orang tanya tadi. Mungkin Cik Zam Aragon boleh ni kot. Kontak Jakim ke mana? Tak tahu kat Kedah apa nama. Tak, isu-isu halal dan halal Thaiban ni isu dia panjang tajuk ni. Banyak. Perbahasan dia panjang. Tak cukup. Okey. Cik Zazwan, betul halal tak Thaiban. Ya, ini dah lama kami bincangkan sebenarnya. Pasal Thaiban ni kita tak boleh letak susu ke hati je perkataan Thaiban ni. Dan kita ada Cik Fitri Shah terbaik. Okey, mungkin ada siapa yang nak tanya yang berkaitan dengan bisnes lah. Okey, saya ingin ceritakan tentang prinsip nak untung ni ada 4 lah. Prinsip nak untung dalam perniagaan ada 4. Sebenarnya dia ada banyak. Dia ada 4 yang utama. Ada 4 yang bukan bermakna saya bagus saya cerita. Kita nak kongsi je. Kalau tak nak tak apa kan. Betul. Okey, ada 4 prinsip. 4 prinsip. Yang pertama kena ada produk yang bagus lah. Produk yang bagus. So, ramai kalau kita tengok yang kaya raya ni, kadang produk dia satu je. Tapi sebab terlalu bagus. Betul. Cuma, boleh tak dia bertahan lama? Itu persoalan dia. Dengan satu produk tu. Jadi, ada juga banyak pendapat mengatakan bahawa zaman sekarang ni produk tu banyak. Mungkin kalau Cik Api lepas ni kalau nak jual bundle. Lepas tu jual baju. Lepas tu jual keropok. Lepas tu jual dah ikan tu dah busuk mungkin boleh jual ikan kering, sotong kering lepas tu mungkin kena banyak kot So yang pertama adalah produk yang bagus. Yang kedua, harga yang sesuai. Harga ni setengah orang dikata mahal, setengah orang dikata murah. Kalau dia banyak duit, memang dia kata murah lah. Betul. Kalau duit dia dah 3 bilion. Betul. Dia tengok ayam goreng RM500. Pada dia murah pada saya. Ayam goreng tu memang digoreng oleh penggoreng yang terkenal. Mungkin. Mungkin ada satu je untuk setiap satu hari. Jadi pada dia. Jadi very subjektif. Harga yang sesuai. So yang ketiga, promosi ataupun viral yang sesuai. Jadi kita tengok produk tu promosi. Kadang-kadang satu produk tu dia laku bila kita letak kat billboard kat highway tu. Hari-hari kita jam tengok apa dah kat highway. Tengok benda tu je lah. Jadi kadang-kadang itu sesuai. Ada juga mungkin produk yang tak berapa sesuai. Diiklankan di situ. Contoh kalau saya tak pasti kalau macam jual ikan.
jual ikan sesuai tak? Bandar saya tengok ada. Jual ikan saya tak pernah nampak lagi orang kat billboard. Cuba Cik Hafiz, kalau sekarang ni sesuai tak? Saya kalau saya tengok sebenarnya apa bisnes pun sebenarnya sesuai. Sesuai. Billboard tu. Sebab macam masa mula-mula Encik Aziz cerita pasal karipap ni, first kali saya terfikir, hebat bisnes karipap ni sebab apa dekat Singapura, syarikat buat karipap pun listed. Maknanya sebenarnya kita yang kena bagi positive mindset pada orang. Kita jangan fikir sangat orang fikir ini tak sesuai lah, ini tak ni, sebab apa pun orang akan tetap mengkritik. Jadi kita buat saja. Orang cakap apa? Saya ni pun nak cakap macam kita nak bagi nasihat ke orang, kita pun rasa tak layak. Tapi kita berkongsi sebab apa? Setiap orang ada laluan hidup yang berbeza kan. Tapi kalau macam Cik Ali cakap kat saya, kalau kita tak share, kita bukan nak tunjuk pandai nak menasihati orang, tapi kita nak share. Kadang-kadang benda ni boleh membantu diri kita sendiri, kadang-kadang kita boleh bantu orang lain bagi semangat. Jadi saya rasa benda ni satu platform yang bagus juga lah untuk kita berkongsi. Dia prinsip dia tadi, Cik Hafiz saya ulang, maknanya dia ada 4P ya. 4P. So the first P yang pertama tu adalah produk. Maknanya produk tu produk yang bagus lah. Antara produk yang bagus sebenarnya, saya dah berbual dengan ramai orang, terpulanglah pada you all. Tapi antara produk yang ini bukan saya punya cakap. Saya dah tanya beberapa orang-orang yang faham pasal produk. Antara produk yang bagus adalah produk-produk yang berkaitan dengan wanita. Setuju? Kosmetik yang untuk kesihatan dia, nak kurus, nak lawa, nak putih. Macam-macam. Lelaki mungkin tak faham. Sekarang banyak jutawan kosmetik. Barang yang berkaitan dengan wanita. Ni. So yang kedua adalah barang-barang yang murah yang berkaitan dengan gunaan seharian. Barang-barang macam groceries dia panggil kat kedai-kedai runcit, kedai-kedai ni kan. So ini sebenarnya waktu PKP mereka make money ataupun mereka tidak terjejas. Sebab orang makin makan. So ini benda. So yang pertama adalah produk. So yang ketiga, yang first P tadi produk yang bagus, yang kedua price yang bagus. Price tu yang sesuai dengan target group. Kalau anda punya target group adalah orang-orang yang memang kaya, so you boleh jual benda yang high end yang orang kaya suka. Betul. Tapi kita tengok keadaan target group kita. So yang ketiga, second P ni adalah promotion. Promotion macam mana yang you nak buat? Macam-macam promotion. Kalau you tengok kat luar tu macam-macam guru ada. Bagi percuma, bagi ni apa semua. Macam kan saya takkan buat program-program macam tu lah. Memang saya dah checkkan, wallahu alam lah akan datang kan. So saya tak akan buat program itu sebab siapa saya nak mengajar orang berniaga. Saya cuma boleh berkongsi daripada diri saya dan juga rakan-rakan yang sanggup berkongsi supaya benda ni menjadi semangat. Diorang kalau mana-mana yang jatuh ni boleh jadi semangat ataupun menjadi iktibar. Yes, seperti abang ni kata tadi, dia jual bundle dulu tak berapa berjaya lah. Tapi sampai tahap tu. Tempohnya singkat. Tempohnya singkat. Ada orang sekarang ni millionaire dia jual bundle. Betul. Dia gitu. So yang third P promotion tadi, yang fourth P adalah place. Maknanya tempat perniagaan tu. Sama ada dia sesuai online ke, dia sesuai kat shopping komplek ke, sesuai kat pasar ke, sesuai buat kat rumah ke, sesuai kat tepi masjid ke nak jual. Ini semua adalah tempat. Jadi 4P tadi, yang pertama adalah product, price, promotion dan juga place. Kita ada Cik Arpa Ros Mustari. Cik Arpa ni di Sarawak ni. Kawan lama ni. Kejayaan adalah perjalanan. Sebenarnya definisi kejayaan ni terpulang pada kita. Betul. Ada orang dia dapat sale 1,000 sehari, pada dia satu kejayaan yang besar. Pada syarikat yang besar 1,000 sehari demam dia. Buat pekerja dia pun ada 1,000. Tempoh pun mainkan peranan tak? Tempoh pun mainkan peranan. Ya betul. So Cik Anwarun, salam tuan. Alhamdulillah Cik Anwar ni tak pernah miss saya rasa sampai sesi ke-8 ni. So Cik Nazrul on promote takoyaki cikit. Wah, boleh. Abang ada berniaga pun boleh. Okey, di ruangan kita ni sebenarnya dia nak promote apa boleh. Tapi promote benda yang senonoh lah. Elok-elok lah. Tuan Ilan Haji Noris ni. Alhamdulillah Tuan Ilan. Produk yang bagus, pricing yang sesuai, promotion yang efektif. Lepas tu place. Maknanya tempat yang sesuai. Yelah. Kalau you nak jual, target group you orang Afrika. Tapi you tak ada online. You buka kedai kat Mersing. Betul. Payahlah nak beli. Betul. Lepas tu penghantaran mungkin lambat. Jadi bagaimana kita nak letak tadi 4P. So kalau ada pertanyaan kepada Cik Hafiz, boleh tanya. Okey Cik Hafiz, mungkin ceritakan lagi. Apa lagi jatuh bangun you dalam kehidupan dan pengajaran dia sekali. Lepas tu saya pun dia dah cerita lepas habis berniaga lepas perniagaan saya kat Johor tu,
kurang berjaya. Maknanya saya dapat juga belajar selok-belok tentang perniagaan. Kemudian saya menyambung ke alam pekerjaan lah. Saya bekerja. Bekerja, lepas tu saya cuba balik buat satu lagi perniagaan. Apa dia? Perniagaan kita, saya cuba buat satu consultancy firm. Wah, okey. Tapi Di tahun bila ni? Dah lama ke? tahun dalam 2010 itu. Oi, 12 tahun lepas lah. 12 tahun lepas. Buat mampu bertahan dalam beberapa bulan sajalah. 2-3 projek je, lepas tu kita pun rasa macam macam mana nak dapatkan lagi job ni. Jadi dekat situ pun saya fikir juga, business plan ni penting. Business plan satu penting. Satu adalah macam mana kita buat marketing. Mungkin saya rasa ke masa tu kekuatan dari segi branding tu tak power. Orang tak kenal. Jadi marketing perlu kuat lah kat situ. Jadi marketing pun tak ada. Marketing pun tak strong. Teknik marketing pun tak ada. Ilmu marketing pun tak ada. Itu yang akhirnya dia pun senyap-senyap berkubur. Dan kembali semula ke alam pekerjaan. Jadi lepas tu, dapat berapa tahun, hanya bermula 5 tahun yang lepas lah. Saya mula bekerja sendiri, tapi kali ini saya menjual produk orang lain. Okey. Produk orang lain yang mana, yang saya bila saya kaji, saya orang kata apa, nak memahirkan diri dalam menjual ni, kita kena jual produk yang orang cakap apa, produk yang tak ada fizikal. Servis lah. Dia macam benda lah. Macam cadangan lah. Macam itulah. Dia boleh. Dia macam mungkin boleh cerita sikit lah. Saya pun terlibat dalam industri, orang cakap apa, dalam industri kewangan lah. Dia panggil takaful lah. Takaful. Jadi dalam tempoh 5 tahun tu, saya cubalah belajar macam mana teknik-teknik menjual, teknik-teknik mencari pelanggan. Jadi dekat situ sebab dia tak sama macam kita jual produk makanan atau produk yang ada fizikal, orang boleh tengok. Kita nak jual benda yang orang cakap macam Ailio, agak susah juga, dan bagi saya agak satu benda yang mencabar. Dan saya suka dengan teknik-teknik yang saya dapat belajar lah. Saya jumpa dengan orang yang hebat-hebat, saya belajar dengan dia. Macam mana cara dia menjual? Macam mana cara teknik dia? Macam mana cara dia buat prospecting? Macam mana cara dia buat presentation? Macam mana cara dia buat closing? Jadi dekat situ saya belajar. Saya rasa macam agak menarik. Ilmu tu dan saya rasa boleh dipakai untuk semua bisnes-bisnes yang saya pernah buat sebelum ni. Kalau saya dah boleh ulang balik masa dulu, insyaAllah saya akan cuba minimumkan loss ataupun maksimumkan semi profit. Adakah mungkin akan ambil balik bisnes ikan, jual bandel mungkin lepas ni? Sebenarnya terlalu banyak sangat impian ni dalam hidup ni. Kita takut kadang-kadang nyawa tu kita tak tahu berapa lama boleh hidup. Tapi kalau diberi peluang, kalau boleh saya nak ada satu syarikat pelaburan sendiri. Syarikat pelaburan sendiri yang saya invest pada mana-mana syarikat. Dekat situ saya suka tengok kreativiti manusia berniaga. Nak jadi macam siapa kalau di dunia tu, kalau di dekat Malaysia ni, ni, siapa contoh? Kalau kat Malaysia ni ada satu company dipanggil Cradle Fund. Itu company Cradle Fund. Cradle Fund ni dia memang company yang diwujudkan oleh kerajaan lah, tapi saya nak buat dalam versi swasta. Saya ada duit banyak, saya nak cari orang yang nak berniaga ni, saya nak tengok macam mana kekuatan dia punya paper, macam mana dia punya plan dia, dan saya kalau boleh saya nak fund. Selain tu ada tak orang yang buat sebenarnya nama-nama benda popular ada? macam ni kalau dekat US UK sebenarnya benda dah banyak dah. Program-program macam ni lah. Konsep macam ni dah banyak. Contoh macam yang Shark Tank. Konsep-konsep ni macam ni dah banyak. Sebab nak jadi macam ni kita kena kaya lah. Macam mentor saya cakap. Orang Islam mesti kaya, wajib kaya. Kalau tak, siapa yang nak bantu bangsa kita ataupun agama kita? Siapa yang nak buat wakaf kalau semua orang miskin? Betul tak? Okey, betul. Kita ada Cik Irlan kan. Sebelum saya bacakan Cik Irlan, Cik Arpa kata 4P terbaik, insyaAllah. Itu cerita saja. Itu mungkin boleh jadikan panduan. Mungkin you all dah tahu benda tu lebih dalam. Macam ini sesi borak-borak saja. Ini bukan kuliah. Tak ada CEP. Program tak ada CEP, CPD dan apa benda yang lain lah. Cik Sukri Zaiden terus. Ni orang Melaka yang hebat ni. Cik Sukri Zaiden orang muda yang berwawasan. Kita jarang jumpa orang muda macam ni. Cik Arpan Mustarin, duduk Labuan sekarang. Labuan ni memang tempat perniagaan yang baik ni, Labuan. Alright, so kita ada Tuan Irlan Norris. Dia kata apa? Bagaimana Cik Hafiz cekalkan diri ni ataupun cekalkan hati agar tak patah semangat. Macam mana, ada doa nangis-nangis malam ke macam mana? Tak ada. Saya sebenarnya saya faham memang proses dalam bisnes ni kita akan mengalami proses-proses yang kadang-kadang berlaku kerugian ataupun benda-benda yang tak dijangka lah. Sebab kadang-kadang dari segi falsafah perniagaan ni saya tengok bisnes ni macam kita trading saham. Berlabur di bursa saham itulah.
Maknanya ada masanya kita kena tahu bila position kita nak masuk di waktu yang mana yang paling sesuai. Dan kita kena terima hakikat bila position kita perlu kita cut, kita cut. Kita kena terima hakikat benda tu. Jadi bagi saya benda ni kita jangan terlalu memikirkan sangat kelemahan ataupun kegagalan tu. Tidak, nanti kita akan terus down kan. Jadi dan paling penting sentiasa duduk dengan orang-orang yang positif mindset. Orang-orang yang berjaya. Sebab saya tengok dan saya berkawan dengan orang-orang yang berjaya ni, orang-orang berjaya ni jarang dia akan mengkondem atau menjatuhkan kita. Dia akan naikkan kita balik. Dia akan bagi semangat. Sebab itu yang dia dah lalui. Kalau kita kawan dengan orang-orang yang tak positive mindset ni, biasalah dia akan condemn. Dah cakap dah kan. Nak buat ke tak? Buatlah pada muka. Macam itulah. Tapi kalau orang tu, biasanya orang yang business minded ni dia akan support kita. Sebab dia faham benda tu adalah proses. Dia akan terus bantu dari segi moral support. Dia sebab biasalah perniagaan ni kalau kita lihat Nabi kita Nabi Muhammad pun sebenarnya berniaga sejak dia muda dulu. Dia seorang peniaga yang sangat baik, dan bidang perniagaan ni bukan satu bidang yang hina. Betul. Sebab apa? Setiap orang yang berniaga ni sebenarnya dia adalah pemimpin. Kata-kata saya ni kalau you tak setuju, you cari kenapa saya cakap begini, sebab apa yang saya cakap saya fikir dulu sebenarnya. Dan saya ada sandaran-sandaran dia. Semua peniaga adalah pemimpin, tetapi tak semua pemimpin adalah peniaga. Betul. Nampak? Ini kita cerita pasal peniaga yang halal. Yang halal. Bukan Tak ada peniaga politik. Cilok-cilok dia orang tak ada. Kita tak ada cerita politik kat sini. Satu lagi, kita ni di Malaysia dipanggil usahawan. Betul. Usahawan. Ada panel kita yang sebelum ni kata kalau kita usaha tak betul jadi sawan. Mesti boleh sawan lah. Sebenarnya perkataan lama daripada Parsi, iaitu bahasa Iran lama lah. Saudaga. Sau ni 1000 tu. 1000. Daga ni adalah akal. 1000 akal. Jadi saudaga ni bermakna 1000 akal. Jadi orang yang nak berniaga ni dia kena 1000 akal. So maksudnya dia memang dia kena betul-betul ni lah bang, betul-betul cekal, semualah dari semua segi berbanding kita tidak berniaga. Jadi satu lagi tadi Tuan Nafis ada cerita pasal koperasi. Koperasi ni bahasa Malaysia, in English we call it cooperation. Cooperative society. Cooperative society ataupun daripada perkataan cooperation ni, maknanya lebih kurang ayat dia buat kerja sama-sama lah. Betul? Buat kerja sama-sama. So kalau tak sama-sama jadi masalah. Saya tengok banyak koperasi-koperasi yang dah ada, even masjid-masjid pun saya tengok dah ada masjid-masjid yang dah ada koperasi sendiri. Betul? Dah ada koperasi sendiri. Kita di Malaysia, if I'm not mistaken, ada lebih kurang 6,000 lebih masjid. 6,000 lebih masjid, dan collection masjid ni sebenarnya banyak. Setengah-setengah masjid banyak, setengah masjid sikit lah. Jadi saya tak nak sentuh yang tu. Alright, kita ada Cik Mokhtar Sabtu. Bagaimana Encik Hafiz kekalkan bisnes dalam tempoh pandemik? Sebelum jawab ni, kita tengok yang lain dulu. Daripada Cik Nur Jenal. Salam. Waalaikumsalam. Tuan Ilan Noris. Semua pemimpin adalah peniaga. Tapi tak semua peniaga adalah pemimpin. Semua peniaga adalah pemimpin sebenarnya. Semua peniaga adalah pemimpin. Tak semua pemimpin adalah peniaga. Gitulah. Tak tahulah ayat tu macam saya pening sikit. Mungkin yang maksudkan pemimpin rumah tangga mungkin. Tak ada. Ini cerita pasal peniaga ni sebenarnya dia pemimpin lah. Alright. Paling tidak dia sendiri-sendiri lah. Dia pemimpin dia sendiri lah. Cik Muhammad Fitri Shah. Bagaimana Cik Hafiz berani untuk keluar dari comfort zone di mana sebelum ini sudah ada kejayaan yang stabil? Cik Nur Jana, Tuhan dia yang menyelamatkan, belum pernah lagi tak tolong. Ya, betul. So, okay. So, kita ada tadi soalan daripada siapa tadi? Atas tu ada soalan lagi tak tadi sebelum ni? Okey, bagaimana Cik Hafiz kekalkan bisnes dalam tempoh pandemik? Yang kedua, bagaimana Cik Hafiz berani untuk keluar dari comfort zone? Dah kerja kan? Lepas tu sekali nak buat kerja sendiri. Silakan. Okey. Berbalik kepada soalan tadi tu, macam mana saya kekalkan bisnes dalam masa pandemik. Alright. Okey, untuk makluman semua, saya adalah penasihat kewangan yang berdaftar dengan Bank Negara. Okey. Jadi industri yang saya ceburkan ni adalah industri yang mana di mana ada pergerakan duit dalam market. Di situ kita ada peluang untuk membuat jualan. Antara dia adalah takaful dan macam-macam lagi produk lah kewangan. Jadi kalau tanya saya macam mana saya kekalkan masa pandemik, masa pandemik kita tetap boleh buat bisnes secara online. Tetap buat bisnes secara online. Jadi dekat situ saya rasa tak ada isu sangat lah dari segi ni, sebab
kebanyakan operator ataupun penyedia-penyedia takaful kat Malaysia ni pun kebanyakan dah ada sistem yang kita boleh subscribe secara online. Jadi dekat situ tak ada masalah sangatlah, sebab mungkin mereka dah nampak kesulitan, sebab sebelum ni banyak kena jumpa face to face kan. Jadi dekat situ kita akan dia update, dia upgrade sistem tu, kita boleh maknanya subscribe secara online lah. Okey, kita ada Cik Nur Jenal. Cik Nur Jenal mungkin tak berapa setuju dengan ayat saya bahawa semua peniaga adalah pemimpin. Sebenarnya ada dalam ayat Al-Quran. Sebenarnya ada dalam Al-Quran, mungkin boleh cari sendirilah. Sebab ini saya bukan sesi ceramah agama, jadi saya tak boleh nak terangkan. Sebab macam tadi, apa yang saya cakap ni, kebanyakan walaupun nampak macam bercakap sebut sahaja, sebenarnya ada sandaran. Ada sandaran. Okey, Cik Arpa Mustarin. Tuan Hafiz terbaik, never give up, mantap. Apa rahsia Tuan? Okay. Mungkin ada rahsia-rahsia lain. Tapi berbalik kepada soalan Encik Fiti tu tak jawab lagi. Okey. Kalau macam mana cara keluar comfort zone ni, sebab banyak ustaz sebenarnya kalau saya tengok dan ceramah dalam Facebook ke dalam YouTube, dia bagi tahu kalau kita kerja, even kerja kerajaan sekalipun, dan kita rasa macam masa depan kita terjamin, benda tu macam dia kata boleh jatuh syirik. Jadi saya rasa maknanya dalam kehidupan ni tak ada benda yang ada jaminan. Betul. Tak ada benda yang jaminan. Jadi bila kita bekerja sendiri tu, kita rasa kita lebih dekat sepatutnya dengan Tuhan lah. Sebab apa? Kalau kita buat kerja hari ni, kita tak tahu apa yang rezeki Allah akan bagi kepada kita hari ni. Macam itulah. Jadi saya rasa dah 5 tahun saya rasa boleh je sebab maknanya tak ada masalah sebenarnya. Yang penting kita kena be positif lah. Okey, kalau yang ni yang never give up kan? Okey, dah jawab lah. Yang never give up tu biasalah. Maknanya kalau untuk yang never give up ni, sebenarnya ada masa-masa kita akan down, tu biasa. Sebab hidup ni ada pasang surut dia, ada masa down. Rumah tangga pun boleh down, boleh up, boleh down kan. Jadi bila masa down tu, cari orang yang berjaya yang boleh bagi kita moral support. Circle yang penting circle kita. Siapa circle kita? Betul. Siapa circle kita? Dia macam ni, waktu pandemik ni, pengalaman saya jugalah. Waktu pandemik ni ramai sebenarnya orang yang tak pernah kontak saya, dia kontak saya. Kan? So kita tak boleh sebut di sini, dan mereka sebahagiannya adalah dalam kesusahan. Sebab kita akui bahawa pandemik itu ramai yang terkesan. Ramai terkesan, dan kita sebenarnya nak tolong, tapi kita tak mampu nak tolong semua. Sebab saya pernah tolong sampai ke tempat lain lah, tapi tak nak cerita panjang. Tetapi dia akan ada dipanggil orang-orang yang mungkin tak berkenaan, yang kita tak tahu kesahihan dia. Terlalu banyak sangat keluar WhatsApp dan sebagainya. Bila dapat detect bahawa kita dah bagi pada orang-orang tertentu, dan orang tertentu tu dia panggil pula kawan-kawan dia, dan kita terlalu banyak berlambak. Jadi ini semua kita perlu juga kawal, sebab kita tidak mahu perkara-perkara yang kita cuba buat, benda ini diorang take advantage lah, atau ambil kesempatan. Tapi kalau memang betul-betul kesempitan dan kita boleh bantu pun, kita boleh bantu. Memang kebanyakan orang memang affected, tapi itulah, Cik Hafiz ni adalah seorang yang tabah. Dia macam ni je sebenarnya. So waktu-waktu kita susah, memang kita akan susah. Kan? Cuma kita mampu tak untuk menghadapinya. Jadi untuk kita mampu menghadapinya, kita kena berada dengan orang yang ramai, kawan-kawan yang ramai, yang dia tidak menjatuhkan kita. Mungkin dia tak dapat tolong kita, tapi dia dapat memberi ayat-ayat tertentu yang menyebabkan kita okey. Dan even kita pun bila kita terima macam-macam dari orang-orang, kita tak dapat melayan mereka dalam bentuk yang mereka nak. Mereka nak, dan kita pun tak mampu kadang nak menjawab dalam bentuk sebab kita tak tahu permasalahan sebenar. Jadi circle tu sangat penting. Yes, circle tu sangat penting, setuju. Dan kita ada Cik Muhammad Samsuri Khalid, terbaik Bro Hafiz, Cik Azimin Harun. Saya setuju. Kalau kita tak cabar diri kita tak akan ke mana. InsyaAllah usaha dan terus usaha. Jadi dia macam ni, kita cerita pasal keuangan tadi. Keuangan tadi. Jadi saya cerita sikit lah. Mungkin orang dah tahu. Betul. Bahawa kita ni selalu dimomok-momokkan, minta maaf lah, dimomokkan apabila kita kaya, maka kita jahat. Kita jadi jahat. Dia sebenarnya belum, tak ada pun sebenarnya orang kaya yang masuk neraka sebab dia kaya. Ada? Tak ada. Dia bukan sebab kaya. Sebab benda lain. Buat maksiat. Bukan sebab kaya. Jadi, dia macam ni. Duit ni, macam-macam lah falsafah, pepatah mengatakan tentang duit. Duit ni sebenarnya penting. Betul. Betul. Untuk kita jaga kesihatan pun kita perlu duit. Betul.
Kalau kita sakit, kita perlu duit. Kita nak rasa bijaksana sikit, kita masuk universiti, masuk sekolah pun kena bayar yuran. Betul? Kena bayar macam-macam, beli buku, beli ni. Kau bayangkan kalau kita tak bayar, tak grade dia tahan kita punya ni. Maknanya duit tu penting. Kalau memang duit tidak boleh beli kasih sayang orang kata. Tapi kasih sayang boleh hilang bang kalau tak ada duit. Banyak dah kes. So sama juga. Duit ni kalau kita tak cukup, tak cerita duit lah. Touch and go, RFID kita tak cukup, e-wallet kita tak cukup, touch and go e-wallet tu sangkut. Walaupun 10 sen. Walaupun 10 sen memang dia tak boleh compromise. Ini benda yang sangat berlaku. Ingat, kalau kita tak ada duit, memanglah duit tak boleh bawa mati. Tapi rasa nak mati bang kalau tak ada duit. Satu lagi, kalau kita tak ada duit ni bang, kalau kita tak ada duit ni, kita nak tolong orang ni susah. Betul? Kita nak tolong orang susah. Jadi bukan makna kami ni ada duit. Kami ni kita bertawakal. Betul. Sebab orang-orang yang bekerja sendiri ni saya respect adalah mereka tawakal dia sangat tinggi. Bukan bermakna yang kerja tak tawakal tinggi. Kita cerita hari ni sebab topik kita adalah pasal perniagaan Abang Hafiz ni. Jadi setuju atau tak setuju tidak jadi masalah. Alright, jadi circle itu adalah sangat penting. Dan ingat setiap dia macam ni. Apabila kita ada masalah, kita jangan cerita di media sosial. Saya kadang-kadang ramai kawan-kawan bila saya dah tegur 2-3 kali, lepas tu dia masih lagi, siapalah saya? Betul. Siapa saya? Sebab dia rasa dia nak luah juga. So pada saya media sosial bukan satu tempat yang sesuai untuk kita cerita perkara-perkara tertentu. Mungkin kita tapi pandangan ni terpulanglah pada you all. Tapi pada saya bukan. Sebab dia ada tempat yang tak berapa sesuai lah pada saya. Tapi ada perkara-perkara yang sesuai lah. Ada perkara yang tak sesuai jadi kita kena tapis sini. Saya tak cerita pasal tu. Itu topik tu nanti orang lain. Okay, bang, kita nak cerita lagi. Pasal abang jatuh bangun ni. Mungkin sekarang ni cerita sikit bang. Lain. Okay. Kita masa pun tak banyak. Kalau ikut jadual kita ni kita ada 8 minit 6 saat. Okay. So sekarang ni apa yang bisnes yang saya buat sekarang ni, saya ni lebih fokus kepada kita mengurus sepak terjang kehidupan orang lain. Bukanlah maknanya kita pandai, tapi kita mungkin boleh bagi idea. Contoh dia macam ni lah. Kadang-kadang ada keluarga tu, dia suami bekerja bagus. Tiba-tiba gaji besar. Tiba-tiba dia meninggal, mati. Okay. Apa jadi pada isteri? Isteri pula tak ada income. Hilang, putus income. Itu pun sepak terjang kehidupan dia juga. Jadi dekat situ kita boleh bagi idea macam mana dia nak plan kehidupan dia untuk masa depan lah. Sebab kita tak tahu masa-masa akan datang apa yang akan jadi dalam kehidupan kita. Betul. Apa yang kita boleh rancang, kita rancang. Walaupun kita tak boleh rancang semua 100%, kita cuba rancang sebaik mungkin. Itu sajalah sebenarnya. Jadi dekat situ kita boleh cuba bagi idea lah. Walaupun saya diberi lesen sebagai penasihat kewangan, tapi bukanlah nak katakan saya ni sangat pandai bagi nasihat ke orang. Kita boleh bagi idea sebab apa? Setiap orang ni berbeza. Kadang-kadang ada orang dia boleh terima, kadang-kadang perjalanan hidup dia berbeza dengan apa yang kita nak bagi nasihat kan atau pandangan. Jadi kita cubalah yang terbaik untuk bantu orang lain. Dengan saya insya-Allah lah kita kadang-kadang solution untuk satu masalah tu tak semestinya dengan kena ambil satu-satu benda ni ke ataupun wujudkan benda ni ke. Kadang ada banyak option dalam kehidupan ni. Kita boleh pilih. Kita boleh pilih. Alright, terbaik daripada Cik Hafiz. Okey, Cik Hafiz, kita okey yang lain so tolong share kalau rasa bermanfaat. So tolong komen yang baik-baik. Minta maaf kalau kami ada terlanjur terkasar bahasa ke dalam program kami sebelum kita habis ni. Lebih kurang lagi 7 minit kita akan habis. So tolong like, share dan juga mungkin beritahu rakan-rakan untuk follow FB Live ni. Sebab saya tak kisah pun FB Live ni berapa orang yang view ke so kita tak penting sebab saya punya niat adalah kita nak berkongsi dalam bentuk yang santai. Sebenarnya saya kalau boleh nak cakap lepas je sebab saya adalah jenis cakap lepas tapi saya dah bertapis banyak ni. Dah bertapis banyak ni. So dan sebenarnya dalam kehidupan kita jatuh bangun ni sebenarnya semua orang pernah. Tapi setengah orang dia tak tunjuk. Betul? Sebab pada dia itu kesakitan yang biasa lah. Bukan makna dia riak ke dia bagaimana. So maknanya dia masih lagi boleh bertahan dan dia boleh simpan. Tetapi itulah kalau kita sudah sampai tahap di mana kita perlukan orang-orang yang pakar untuk memberi khidmat nasihat, kita memang dah stres habis. Yang itu jangan khawatir, you cuba
minta pada orang-orang yang pakar. Ramai juga kadang cuba merujuk pada kami dan sebagainya. Tapi bukan bidang kamilah untuk memberitahu. Sebab kadang-kadang ada juga rakan-rakan yang minta khidmat nasihat. Tapi bila kita nasihat habis, kita bila nasihat, nanti dia marah kita balik. Kan? Dia kata nasihat tu dah ramailah orang dengar, aku dah tak boleh hadam lah. Ini benda-benda yang saya rasa kalau ada orang cakap macam tu dengan saya memang berhak untuk tak memberi nasihat lagi. Macam mana Cik Bis kalau macam tu? Sebab kalau macam saya, ya kita pun tak tahu sebenarnya apa jawapan yang memuaskan hati dia. Kita boleh bagi apa yang kita nampak, apa yang kita boleh nilai daripada pandangan mata kita. Sebab kita nak bagi ikut apa yang dia nak, kadang-kadang benda tu kalau dia dah puas hati pun kadang-kadang benda tu tak juga ada perubahan. Nah, jadi sebenarnya kalau orang tu betul-betul dia nak berubah, InsyaAllah kadang-kadang dengan sedikit bantuan yang kita bagi pun kadang-kadang dia boleh ambil secara positif dan dia cuba buat perubahan yang lebih bagus kan. Jadi benda ni sangat-sangat subjektif juga. Betul lah. Kalau kita ada kesusahan sebenarnya kita minta ke Allah dulu. Betul. Kita minta ke Allah dulu. Bukannya bila dah 7 tahun sakit, 7 tahun masalah, lepas tu tahun ke-7 baru nak panggil budak-budak tahfiz kan. Nampak tak? Baru nak solat hajat kan. Sebelum ni tak. Sebelum ni pergi hospital sana. Bukan maksudnya tak boleh. Maknanya minta dulu. Betul tak Cik Bis kan? So kita minta dulu dan lepas tu kita usahalah. Minta lepas tu kita usaha pergilah klinik apa semua dan sebagainya. Tengoklah kalau sakit gigi pergi pakar gigi. So kalau janganlah sakit gigi pergi pakar kanser. Mungkin tak berapa sesuai. Walaupun dia kawan baik kita sekolah dulu. Alright, jadi tolong share komen dan juga terima kasih kepada anda yang join program ni. So Cik Arpa dia cakap tadi, tuan, duit boleh bawa mati. Buat infak, sedekah memang penting. Yes? Itulah saya kata tadi. Apa yang saya cerita adalah kata-kata orang. Yang saya cakap tadi tu adalah daripada kata-kata orang yang selalu kita dengar. Jadi saya ulangkan balik. Jadi terpulang sebenarnya kepada kita. Dan dia macam ni. Ada orang yang dia kumpul harta dia. Dia kumpul hari-hari dia tengok figure. Hari-hari dia tengok. Kan? So jadi bagus tak bagus gitu. Jadi saya tak nak ulas di sini. You boleh tengok, tanya ustaz di masjid, di surau ataupun di YouTube pun banyak ustaz-ustaz yang bercerita pasal benda-benda begitu. Jadi yes, duit boleh bawa mati buat infak, sedekah. Itulah kalau sempat. Kalau sempat. Yang ni saya setuju tak? Kalau sempat. Kena sempat lah. Okey, jadi dia gini, So dalam program ni Sepak Terjang Kehidupan ni adalah kita berkongsi apa-apa yang mungkin tak berkaitan dengan you all yang ada kat dalam ni, tak berapa sangat sebab you all tak pernah alami jual bandel dan sebagainya. Jadi bang, sebelum habis ni, apa antara mungkin kata-kata semangat lah. Mungkin ada orang dengar kata-kata abang ni falsafah ke apa benda. Yang boleh dipegang lah. Contoh macam, kalau Liverpool, apa falsafah dia? You will never walk alone ke apa? Itu macam motor je tu. Sebab saya abang apa? Manchester. Abang apa? Abang bukan Manchester Saya penyokong Manchester. Oh, Manchester Saya pernah Manchester dulu tapi saya dah bertaubat, saya Arsenal. Silakan. Saya punya pandangan hidup saya lah. Sebab bagi saya kadang-kadang falsafah ni banyak benda yang betul. Jadi pandangan hidup saya tengok kita nak tahu kejayaan kita masa hidup ni, dia punya result dia tu adalah lepas kita mati. Sebab kalau masa hidup ni kita kaya ke kita miskin, tapi kita jauh daripada Tuhan. Itu semua adalah ujian lah. Ada orang diuji miskin. Okey. Ada orang uji miskin dia ingat Tuhan. Bila dia kaya dia lupa Tuhan. Ada orang diuji kaya dia ingat Tuhan, tapi bila diuji miskin dia lupa Tuhan. Ada macam-macam orang diuji apa semua kan. Tapi akhirnya lepas mati jugalah penentu. Itu je lah. Itulah bagi saya kejayaan yang macam result yang betul lah. Result yang sebenar adalah lepas mati baru kita akan tahu lah result kita ni berjaya atau tak berjaya. Jadi apa yang kita boleh buat masa hidup, kita kena buat yang terbaik. Itu je lah. Okey, untuk pemenang malam ni saya pilih. Saya pilih berdasarkan dia join setiap sesi. Walaupun dia tak komen banyak. So, saya pilih Cik Anwar Harun lah. Cik Anwar Harun Cik Anwar Harun. Saya pilih. Dia pemenang dan so dia join tak pernah miss. Saya rasa lah. So, kita akan bagi satu curry puff lah. Satu AB curry puff. AB King curry puff ni. So kita bagi walaupun harga dia hanya RM50 lah. Dalam ni ada 10 tapi insya-Allah kenyang lah. Besar. Kalau tahap-tahap perut yang biasa ni saya rasa satu dah cukup lah. Compare dengan saiz ni besar ni. Memang besar. So dia besar tapak tangan, tengoklah tapak tangan anak 2 3 lah tapak tangan anak yang kecil tu Jadi kita nanti Cik
Cik Anwar Harun yang bekerja di Bandar Baru Mangil juga. So nanti tolong PM ataupun beritahu saya. So you nak inti apa? You nak inti ayam, daging, so ataupun ayam, daging dan juga sardin telur dah habis. Minta maaf, telur dah habis. InsyaAllah next week baru akan ada stok terbaru. Alhamdulillah sangat laris. Saya bukan nak jual lah orang ni, saya nak bagi. Saya nak bagi. So, kalau Cik Anwar rasa tak makan, jenis memang tak makan curry puff, cuma makan spaghetti dan sebagainya, so mungkin boleh bagi pada jiran lah. Ataupun security yang ada kat tempat you tu tolong gorengkan. Tolong gorengkan. Alright. Okey, jadi sebelum habis Cik Hafiz, kita sekarang ni dah masa-masa kecederaan. So mungkin ada nak cakap apa-apa ke pada dia orang? Okey. Mungkin saya boleh cakap dari bagi pihak koperasi lah. Koperasi Usahawan Keselamatan dan Kesihatan Selangor Berhad. Yang mana saya berpandangan beginilah. Kalau kita nak laju, kita buat seorang-seorang. Bisnes seorang-seorang. Tapi kalau kita nak pergi jauh, kita buat bisnes berkumpulan. Jadi join lah kita. Cakap apa? Marilah kita bersama-sama bina satu perniagaan bersama-sama. Kita maju bersama-sama, kita kongsi idea bersama dan kita ambil untung bersama-sama. Okey, kalau nak join koperasi kami, kita panggil safety corps lah. Safety corps boleh hubungi saya. Ataupun boleh hubungi dengan kita punya ahli-ahli yang dah berdaftar. Kita akan bantulah untuk masuk dalam kita punya koperasi. Alright. Okey, kita selalu juga dengar macam-macam pepatah, macam-macam kata-kata. Ada orang kata apabila kita seorang, biasanya kita suka tidur. Ada juga orang kata kan. So mungkin antara kelemahan kita adalah kita akan tidur Contohnya kalau kita berniaga seorang, so mungkin kita akan relax tidur kan. Sebab kita seorang, partner tak ada nak tunggu dan sebagainya. Biasanya itu So yang kedua, kalau berdua banyak pula bercerita. Ngumpat sana, ngutuk sana sini dan sebagainya. Tu elakkan benda tu. So yang ketiga, mungkin 3 dan ke atas. 3 ke atas ni so terpulang lah kan. So biasanya kalau 3 ke atas ni dia jadi ngeteh dah. Dia jadi ngeteh dah tradisi sekarang. Jadi kalau ngeteh tu ngeteh yang bermanfaat dan bagus lah. Bagus. Jadi terpulang kepada anda nak buat apa So anda nak jadi bagaimana? Alright. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, so kita telah hampir tamat ni. So lagi seminit. Jadi bagi pihak kami so Aziz Basiran AB dengan kru-kru kita ada di sini dan juga Cik Hafiz saya ucapkan terima kasih kerana sudi tiada bayaran apa-apa pun Cik Hafiz ni. Saya pun tak ada apa-apa bayaran ni, kita cerita saja. Kita cerita saja dan mungkin kalau ada bibit-bibit ayat-ayat setengah sentence yang tertentu yang boleh kita dengar balik kemudian. InsyaAllah kita akan YouTube-kan semua ni. Kita akan potong-potong pendek-pendek dan juga panjang. Anda boleh tengok di YouTube yang kita 1, 2 dan 3 yang sebahagian ni yang kita tak sempat nak masuk lagi. Kita akan ada yang panjang dan yang pendek dalam YouTube. Mungkin you boleh dengar balik lah bagi rasa yang berkenaan rasa nak dengar. Jadi terima kasih kepada semua yang join program ni. Jadi saya bagi pihak penganjur mengucapkan terima kasih kepada semua. Maaf zahir dan batin lah, salah dan silap, mungkin terkasar bahasa sebab benda ni kita nak cakap gitu je. Dan kita tidak ada niat untuk apa-apa dan sebagainya. Jadi kalau ada saya tersalah quote, tersalah cakap, mungkin tak sesuai dari segi bahasa dan sebagainya, saya minta maaf. Dan kalau ada tuan-tuan dan puan yang rasa nak jadi kita punya guest tetamu, sama ada nak datang studio ke ataupun you nak duduk kat rumah, you buat ada di overseas pun boleh. Kita dah buat banyak program dengan alhamdulillah berjaya, dengan ada di Kanada pun ada, di di US tak salah saya pun kita ada buat so tak ada masalah. So insyaallah alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada semua. So saya ucapkan selamat maju jaya, kita maaf zahir batin. Terima kasih semua, halalkan segalanya. Jadi tolong share dan juga tolong promote pada rakan-rakan untuk sesi akan datang. Dan jadual kita punya FB Live buat masa ni dia adalah tidak tetap. Dia adalah bergantung kepada saya nak buat bila. Tentulah sekarang Tapi alhamdulillah kita dah buat minimum 1 minggu 1 lah. Ada juga yang 1 minggu 2. Jadi nantikan minggu depan. So kita akan beritahu juga. Cik Arif Hazwan, Assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam. Bawa masuk ke apa? Cik Arfa Ron Mustarin, terima kasih. Perkongsian yang seronok dan faedah. Alhamdulillah, teruskan program macam gini. InsyaAllah lah. So kalau ada sokongan dan sebagainya, so kita akan buat. Semoga
bermanfaat. Dan kalau ada salah dan silap kata-kata saya, kata-kata mungkin Cik Hafiz sekali, so maafkanlah kami, mungkin kita tersilap sebab ilmu kita sangat rendah dan segala yang baik itu adalah daripada Allah SWT dan selagi kelemahan-kelemahan ni semua adalah daripada diri saya sendiri yang sangat lemah, orang yang sangat lemah. Alright, jadi terima kasih kepada semua. Cik Hafiz, kata-kata terakhir nak beri salam ke? Terima kasih kerana menonton Sepak Terjang Kehidupan. Terbaik, perkongsian yang terbaik. Saya antara pemenang minggu terawal. Oh, ada menang. Bukan bermakna bila menang kita jemput sini. Dia tak gitu. Dia tak gitu. Alright, jadi sekian. Salam sayang, salam kerinduan. Maaf zahir batin. Jumpa lagi insya-Allah. Umur panjang. Doa umur panjang yang penuh keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I love you all. I love you all. I love you all. Terbaik. Support.